Pasal ni kita. Ada. Tak juga. Mana dia tinggal? Kita lagi itu. Tak apa. Lah tinggal dulu. Tak. Saya kat Kelantan. Saya tak ada kita lah. Ada kereta tu yang ambil dekat subuh. Ada. Di mak ada kereta. Di mak ada kereta. Silakan. Itu belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Diyan bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman wa yadhuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yadhuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi fattaqun nar walau bisyikil tamar. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah bermula daripada ayat yang pertama berakhir pada ayat yang kelima yang bermaksud Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada perkara yang lain, melaksanakan solat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Mereka lah orang yang mendapat petunjuk kepada Tuhan daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis Nabi dari kitab 40 hadis penawar bagi hati. Hadis yang ketujuh yang bermaksud dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada seorang pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat nanti akan dipercakapi oleh Allah Ta'ala di hadapan mahkamah Allah Ta'ala. Maka pada masa itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara antara keduanya sebagai orang yang ketiga ataupun peguam pilih. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah itu akan melihat ke sebelah kanannya. Maka dia tidak melihat melainkan pahala amal kebaikan yang pernah dilakukan ketika berada di dunia dahulu. Dan apabila dia cuba melihat di sebelah kiri, maka dia tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukan ketika berada di dunia ini. Kemudian apabila dia melihat di hadapannya, maka dia tidak melihat kecuali hanyalah kobaran api neraka. Maka tanamlah rasa takut terhadap api neraka dan jauhilah siksaannya, walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah tamar sahaja. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafak syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang mulia ini, pada subuh yang mulia ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kelapangan waktu lagi, ruang dan peluang lagi, dikurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, dikurniakan kepada kita majlis kecintaan, duduk dalam majlis ilmu, solat berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Dan mudah-mudahan juga kita berharap kepada Allah memudahkan perjalanan kita untuk menuju ke syurga Allah. Satu permintaan yang saya katakan kepada tuan-tuan di antara banyak permintaan kita yang kita minta kepada Allah setiap hari, wajib kita minta. Di kalangan kita ni saya rasa bila kita dah ada suami, kita tak minta suami lagi. Bila kita dah ada isteri, maka rasa-rasanya ramai sini tak minta isteri lagi. Kalau saya sekali-sekali minta jugalah, kan, kita dah tak minta isteri lagi. Tapi ada satu permintaan yang saya katakan kepada tuan-tuan pada minggu lepas, dia paling banyak minta kepada Allah, wajib minta. Ihdinas siratal mustaqim. Nombor satu kita minta kepada Allah. 17 kali kita minta, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang betul, pimpinlah aku ke jalan yang betul sampai hujung kehidupan kita ni. Maka sampai masa saya belajar dulu, jalan yang betul yang kita minta ni tadi ada 5 perkara sekurang-kurangnya. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim, itu kita minta kepada Allah jalan yang lurus ni, akidah yang betul. Kerana akidah ni cukup penting. Dulu saya pernah cakap dengan tuan-tuan, akidah ni ibarat bekas. Orang yang tidak ada padanya akidah bermakna dia tidak ada bekas. Di mana dia letak air itu tadi. Kalau ada bekas, kita boleh isi dalam air. Jadi akidah nombor satu yang paling penting di antara yang penting, akidah. Yang kedua, kita minta kepada Allah selain daripada akidah. Yang kedua, kita minta kepada Allah ilmu yang betul. Banyak ilmu ni, tapi banyak ilmu kadang-kadang yang menyesatkan. Nak cari ilmu yang betul tu, datang dapat ilmu yang betul. Setelah kita dapat ilmu yang betul, maka kita dapat minta kepada Allah amal yang betul. Ada juga amal orang ilmu dah bagus, tapi amal tak sama dengan ilmu dia. Amal tak betul. Dan amal yang betul kita minta kepada Allah rezeki yang betul. Kerana rezeki yang betul masuk dalam perut kita yang kita pakai buat sembahyang ni. Satu hari dalam kitab Matan Arba'in, satu kisah Nabi menceritakan tentang seorang lelaki yang berjalan jauh. Muka dia kusut masai, rambut dia kusut masai, muka dia berdebu, pakaian dia kusut masai, comot. Jauh dia berjalan penat,
menunjukkan kalau tuan-tuan pergi ke masjid, jalan ke masjid, muka tuan-tuan tak akan jadi berdebu, muka tuan-tuan tak akan jadi kusut masai rambut, pakaian tak akan jadi comot. Tapi jauh dia berjalan, kata Nabi, sampai rambut tu jadi kusut masai, muka dia jadi berdebu, pakaian dia jadi kotor. Bila begitu bermakna jauh dia berjalan, penat dia berjalan. Tapi bila dia berdoa kepada Allah, Ya Rab, Ya Rab, Allah Ta'ala tak perkenankan permintaan ini. Kita ni dekat jalan, jauh. Mungkin kalau muka dah jadi, rambut dah jadi kusut masai, paling tak ada pun jalan kaki agak ambil mungkin 100 km, 200 km, dah tentu penat, tentu letih. Tiba-tiba dia angkat tangan, dia minta di saat dia susah, Ya Rab, Ya Rab, Allah Ta'ala tak perkenankan permintaan dia, kata Nabi. Kerana apa? Makanan yang dimakan itu haram, minuman yang diminum itu haram, pakaian yang dipakai itu daripada sumber yang haram. Maka kita minta rezeki yang halal. Kerana rezeki haram akan dibakar api neraka Allah. Dan yang akhir sekali, kehidupan yang betul. Kehidupan yang betul ini makna kehidupan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Nak dapat hidup yang betul ini, tak ada lain dan tidak bukan, melainkan mestilah berpandu kepada Al-Quran itu sendiri, berpandu kepada hadis Nabi. Itulah kehidupan yang betul. Selama mana kita ikut Quran, selama mana kita ikut hadis Nabi, insya-Allah kita akan betul selama-lamanya, insya-Allah. Tapi bila kita tinggalkan ajaran Quran, lecung dari ajaran Quran, kita akan meleweng dan sebagainya. Maka itu dia permintaan kita, dan alhamdulillah kita dapat masuki mungkin insya-Allah sebahagian dari bulan Rejab. Kalau semalam saya tanya kepada orang, tadi pun imam kita baca, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subuh Sabtu itu saya berada di Masjid Jami' Padang Jaya, Batu Pahat, subuh di sana. Jadi saya sempat tanya orang, kenapa tuan-tuan berdoa Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan? Maka ada yang mengatakan kerana kita nak puasa, Ustaz. Ada yang mengatakan kerana kita nak raya, Ustaz. Kalau tak puasa tak boleh raya. Dan saya kata betul lah tu. Tapi bagi saya, kita nak Ramadan kerana Ramadan ini kalau diibaratkan sebidang tanah, merupakan sebidang tanah yang sangat-sangat subur. Tapi apalah maknanya tanah yang subur kalau kita miliki, kita tak tanam? Kalau ibarat rumah kita walaupun dekat dengan masjid, dapat semayang, dapat 27 kali ganda, tapi kita tak solat berjamaah di masjid, apalah maknanya rumah yang dekat dengan masjid? Apalah maknanya dengan majlis ilmu kalau ada majlis ilmu tapi kita tak turut serta dalam majlis ilmu itu? Kita tidak dapat bersama nak duduk dalam majlis ilmu itu tadi. Maka tanah yang subur itu tidak mendatangkan manfaat kepada kita walau sedikit sekalipun, sikit pun tidak dapat manfaat. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita dapat menunaikan solat fardu subuh berjamaah. Tuan-tuan perasan tak hadis yang saya baca tadi, yang menceritakan bahawa tentang mahkamah Allah Qadir Rabbul Jalil, bahawa setiap daripada kita ini akan dibawa dikumpulkan di mahkamah Allah besok. Daripada Adi bin Hatim, kata Nabi, dia telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada seorang pun di antara manusia kecuali pada hari kiamat nanti akan dipercakapi oleh Allah. Makna cerita dia, manusia ini besok bila dibalik kepada Allah, maka dia akan bercakap seorang-seorang. Semalam di tongkang pecah, saya cakap kepada orang yang hadir dalam kuliah saya, kita kena sedar perjalanan hidup kita ni bukan sahaja menuju tahun 2025, bukan sahaja menuju tahun 2026-27. Tapi apa yang dipaham, kita kena ambil faham bahawa perjalanan hidup kita ini
sedang menuju salah satu di antara dua destinasi, sama ada syurga ataupun neraka Allah. Kita tengah bergerak menuju salah satu di antara dua destinasi, dan kita sentiasa menghampiri, makin lama makin hampir kepada dua destinasi ini. Syurga ataupun neraka, makin lama makin hampir. Kita tak tahu. Sebab itulah kita duduk dalam majlis ilmu, kerana atas keyakinan kita apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Siapa yang menuju ke satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya insya-Allah perjalanan dia ke syurga Allah. Sebab itu kita duduk dalam majlis ilmu. Maka bila manusia balik berhadap kepada Allah, kata Nabi, dia duduk dalam keadaan tiada ada waktu, tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bahasa. Sekarang orang bicara senang aja, dia duduk je relax. Yang tukar cakap peguam cakap, kita duduk relax, dengar goyang kaki. Peguam lah yang akan berhujah. Maka pada ketika itu kata Nabi, tidak ada orang ketiga, tidak ada peguam bela. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah Ta'ala nanti akan melihat ke sebelah kanannya. Bila kita balik nanti, kita akan cari orang tolong kita. Kita pusing ke kanan kita, nak cari orang nak tolong. Kita pusing ke kiri, kita nak cari orang nak tolong. Mungkin tuan-tuan tak pernah hadapi. Saya balik daripada kuliah, tayar kereta pecah dekat jalan Pek Sulong, Mancis. Pecah tayar kereta kat situ. Bila pecah ni, kita seorang-seorang kita buka lah. Nak buka tak boleh buka, nak buka tak boleh buka. Tengok kiri, tengok kanan, gelap gelita. Harap-harap ada lah orang lain, harap-harap ada orang lain, tapi orang tak lain. Sibuk-sibuk tu akhirnya berhenti satu kereta. Keluar pemuda-pemuda yang badan tegap-tegap. Dah sudah, dalam hati kata sudah. Tapi bila dia kata Assalamualaikum Ustaz, Alhamdulillah ada orang kenal. Maka ditolong dibukakan tayar kereta. Besok hari akhirat, kata Allah, bila manusia pandang ke kiri kanan dia, tak ada orang tolong, melainkan yang didapati, kata Nabi, pahala amal baik yang dibuat. Bila dia pandang ke kiri, dia tengok orang nak tolong, kata Nabi, tak ada juga. Yang ada, kata Nabi, melainkan pahala dosa amal jahat yang dia buat tadi. Kan? Lalu dia melihat melainkan pahala kebaikan yang telah lakukan ketika berada di dunia. Dan apabila dia cuba melihat ke sebelah kiri, dia tidak melihat kecuali balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada. Kemudian apabila dia melihat ke hadapan, dia tengok depan, api neraka menunggu dia tadi. Maka kata Nabi, tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka. Tanamkan rasa takut api neraka ni, dan jauhilah siksaannya, kata Nabi, walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah tamar sahaja. Hindarkanlah diri kamu, takutlah kamu akan api neraka, kata Nabi, walaupun bersedekah dengan sebelah biji tamar. Apa nilainya sebelah biji tamar ni? Beberapa tahun lepas saya sebut kepada tuan-tuan, kalau bulan Ramadan saya bagi separuh tamar, habis kuliah ni ambil separuh tamar ni, makan buat buka puasa. Apa tuan-tuan kata? Apa lah Ustaz kedekut? Tapi dalam hadis ni Nabi kata bersedekahlah walaupun hanya separuh tamar. Hindarkanlah diri kamu daripada neraka. Macam mana orang kata Ustaz separuh tamar dapat melepaskan diri kita daripada neraka Allah? Mood cerita tadi ialah bersedekah. Cerita kecil aja. Sama jugalah tuan-tuan, kalau kita nak fikir sembahyang fardu subuh 2 rakaat ni, apalah nilai sangat sembahyang fardu subuh 2 rakaat? Apa nilai sangat? Tapi di situlah nak tunjukkan amal kita ni yang mana Allah terima kita tak tahu. Tuan-tuan masuk masjid ni, pintu masjid ni besar, tapi kunci ni kecil. Kunci masjid tak ada kunci sebesar pintu. Betul? Ada tak kunci masjid ni sebesar pintu ni? Tapi kunci yang kecil tadi itulah, walaupun dia kecil, insya-Allah kita dapat masuk dalam ni.
walaupun kecil itu kecil. Bagi sebegitulah amal kita, jangan pandang kecil kepada amal yang kecil. Semayang subuh 2 rakaat, bersedekah sebiji tamar, kita tak tahu yang mana Allah Ta'ala redha. Hindarkanlah diri kita. Terpampang saya nampak tadi atas tadi berkaitan dengan sumbangan derma itu, walaupun sebiji tamar. Ini hebat dia ajaran Islam pada kita ni tuan-tuan. Apapun tuan-tuan, terus menerus kita melakukan. 2 hari lepas, 3 hari lepas kan praktikal haji kan. Siapa yang pergi praktikal haji yang kita? Jadi saya tengok dalam kamar ramai orang perempuan ni, orang lelaki bila nak melontar jumratul ula, jumratul aqabah, jumratul wusta, ambil batu tu orang besar-besar tu nak baling. Kata orang pejabat tabung haji, tak payah batu besar, batu kecil je, anak-anak batu je. Kenapa dia tak ambil batu besar? Kita nak baling tu ialah balingnya syaitan, melontar syaitan, simbol kita benci syaitan. Bila baling syaitan, melontar syaitan, logiknya nak baling syaitan ni, pakailah macam batu bata tu, biar syaitan mati cepat. Tapi kenapa baling pakai batu kecil? Itu ialah simbolik bagi lontar tu, tanda kita benci syaitan. Semalam dalam kuliah duha saya membacakan satu ayat daripada ayat 168 sehingga ayat 171 dari surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang orang benci syaitan tapi perangai dia macam syaitan. Dalam kitab tafsir dari Al-Quran. Sebelum tu pemimpin berlepas diri daripada orang yang mengikut dia. Seronok baca Quran tuan-tuan. Jadi kenapa nak baling syaitan? Simbol tu kita baling tu kita tak suka syaitan. Maka sebegitu juga peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi, dibersihkan hati. Malam tadi terserempak dengan seorang yang tak boleh berjalan. Dia tak boleh berjalan. Saya tengok dia bergerak masuk surau satu, masuk surau. Saya ngeleng kepala tak. Tak boleh Ustaz, grip ni dah habis dah. Tulang bertemu dengan tulang, bergesek Ustaz. Maka jalan tu sakit. Tapi macam mana orang tu boleh pergi masjid? Boleh juga duduk dalam majlis ilmu. Sebelum ni seorang dah meninggal dunia dah. Dia tak dapat masuk dalam, dia parking dekat luar tu. Dia parking kereta, duduk melintang. Dia duduk dekat situ, duduk majlis ilmu. Subhanallah, kuat dia iman dia. Tapi bila saya tengok pada ayat Al-Quran tuan-tuan, inilah ibarat tanah yang subur dengan tanah yang tak subur. Tanah yang subur ni kata Allah, kalau dia tidak timpa hujan sekalipun, walaupun dia hanya kena embun, kena udara sejuk. Tuan-tuan pernah pergi Cameron Highland, beli pokok pokok keladi. Saya pernah beli pokok keladi dekat Cameron Highland. Cantik bentuk dia, cantik warna dia, cantik-cantik. Kita tanya dulu orang yang jual tadi, boleh hidup tak kalau bela kat bawah ni? Dia kata boleh kalau cukup cahaya, cukup air, cukup air. Bila kita bawa beli balik semua, meninggal pokok tu, mati juga. Kerana maka Allah ibaratkan tanah subur dengan tanah tak subur ni berbeza dia, macam tanah tinggi dengan tanah rendah. Cameron Highland tak turun hujan hari-hari, angin sejuk, udara sejuk cukup dia jadi gemuk. Tapi hati yang subur itu juga, kalau hati tak subur tuan-tuan, hati tanah lembap ni, dia mati begitu sahaja. Lepas tu kita pergi kat Shah Alam, itu sembang ke Shah Alam. Belum tu kuliah lah dekat pejabat DPJ. Saya tanya buat DPJ, bawa kereta laju-laju ni salah ke tak salah? Belakang kan ada pegawai DPJ, mantan pegawai DPJ. Jadi DPJ ni bila tengok saya tanya, dia tengok saya tengok dia. Saya tengok dia tengok saya. Nak cakap salah, ustaz tanya. Nak kata tak salah, orang bawa kereta laju-laju. Pandangan tuan-tuan bawa kereta laju ni salah ke tak salah? Lalu saya kata, bagi saya, kalau kena tahan salah, tak kena tahan tak salah. Itu pandangan saya ni peribadi. Sebab apa? Kerana kita ni buat kereta ni kerana kita nak cepat.
Sebab itu tuan-tuan tengok orang buat kereta, mana ada tayar dia 4 segi. Sepanjang hidup saya tak jumpa lagi tayar kereta 4 segi. Tayar kereta semuanya bulat, supaya bila orang baling kotak lambat bergerak, baling 3 segi lambat bergerak. Tapi bila dia baling bola ni cepat bergerak. Jadi nak cepat dia kena buat bearing, buat basikal dan sebagainya supaya cepat. Jadi kita buat kereta, buat motor, tuan-tuan naik motor, naik kereta pergi masjid supaya cepat sampai. Itu matlamat kita buat kereta. Kalau buat kereta lambat, nak buat apa buat? Dan yang pertama. Yang kedua, peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi. Nabi naik, peristiwa Isra' Mi'raj, berapa bulan Isra' Mi'raj ni? Ada 2 tahun. Ada 2 bulan. Tak, perginya lepas Isyak, balik sebelum subuh. Cepat kan? Ada pula orang tanya, Ustaz, semayang kenapa pendek? Sebab solat, inna solat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Nak cegah perbuatan keji, kata Allah, mayang ni nak cegah perbuatan munkar. Inna solat takanas alal mu'minina kitaban mawquta. Allah tentukan semayang, fardukan dan tentukan waktu. Adapun puasa, dia kena lama. Apa sebab puasa pula kena sebulan, Ustaz? Kata jawapan dia senang saja. Kerana matlamat puasa nak jadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan dia. Kalau tuan-tuan tak percaya, ada benda yang kita buat pendek, ada masa yang buat panjang. Tapi bila masa ni tadi kita dapat cepat, macam-macam sehari itu kita boleh buat. Sehari itu kita boleh buat macam-macam. Itu untung dia tadi. Maka saya kata kalau awak buat telur masin, awak nak jadikan telur masin tu telur masin, tak boleh awak rendam sehari. Nak buat telur masin tak tahu, tuan-tuan boleh test. Orang kalau nak buat telur masin ni, paling tak ada direndam dalam garam tu selama 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, barulah dia jadi telur masin. Sama juga dalam amal kita ni, tuan-tuan. Tadi jangan pandang kecil pada amal yang kecil, buat sedekah. Yang kedua, jangan pandang nak buat baik, nak jadi orang bertakwa ni bukan sehari kita belajar kita jadi orang bertakwa, bukan. Dia makan masa. Kalau puasa tadi sebulan, kan barulah dia jadi orang yang bertakwa. Mahal nilai orang bertakwa. InsyaAllah pagi ni kita menyambung kembali kuliah kita pada tentang Al-Quran itu sendiri. Saya ambil mukadimah ni tadi. Al-Quran ini Allah Ta'ala kata apa dalam Al-Quran? Tadi kita dengar imam kita baca daripada surah Al-Baqarah. Itu penyelesaian. Dan sebelum kita pergi jauh lah, tuan, saya suka bertanya kepada orang, apa tanggapan tuan-tuan ni kepada Al-Quran? Apa tanggapan yang tuan-tuan pegang Al-Quran ni, kita pegang Al-Quran ni, apa tanggapan kita terhadap Al-Quran? Tanggapan kita kepada Quran ni apa? Tanggapan kita terhadap Al-Quran ni, adakah cukup kita menganggap kitab Al-Quran ini mulia dan kita letak tinggi-tinggi di atasnya? Sebenarnya tak cukup. Kalau tadi imam kita baca kisah Bani Israel, dia bertanya kepada Nabi Musa, lembu yang nak disembelih tadi apa warnanya? Dia minta tanya. Maka Nabi Musa bertanya beradab kepada Allah. Maka Allah sifatkan lembu itu begitu. Itu jalan besar. Maknanya kalau zaman Nabi Musa, dia nak menyelesaikan masalah, dia beradab kepada Allah. Zaman kita beradab kepada kitab Al-Quran yang dah ada, dah siap. Kerana Quran ini dia mencukupi sempurna, mengisahkan semua hidup kita ni dalam Al-Quran. Punya hebatnya kitab Quran. Maka kadang-kadang Allah Ta'ala kata, zalikal kitabula raiba fi la raiba, tak ada keraguan menjadi petunjuk. Ada masanya Allah Ta'ala kata Quran ni merupakan petunjuk. Ada masanya kata Allah Ta'ala Quran ini
wa ma imamuka al-Quran imami. Tapi apalah maknanya petunjuk kalau kita tak mengambil petunjuk tadi? Apa maknanya lampu picit kalau lampu picit itu kita tak ambil, kita tak gunakan untuk menyuluh? Apa maknanya imam kalau imam yang ada tadi kita tak ikut? Imam rokok, kita kata kita tak nak rokok. Imam sujud, kita tak nak sujud. Maka saat itu batal sembahyang kita. Kita kena ikut. Dalikal kitab ladzi tidak ada, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Menjadi petunjuk. Menjadi petunjuk, dia kata tidak ada keraguan. Kita tak boleh ragu walaupun sikit daripada kitab Al-Quran. Sikit pun tak boleh. Wa imam satu ayat pun kita tak boleh ragu. Ragu satu habis. Kena yakin sepenuh hati kita. Iaitu dia kata bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat 18 daripada surah Fatir, yang kamu dapat beri peringatan, kata Allah, hanyalah orang yang takut kepada Allah dan orang yang mendirikan solat. Orang ni boleh diberi peringatan. Kalau orang tak takut kepada Allah, dia tak dirikan solat, ayah nak dapat peringatan. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, melaksanakan solat dan menginfakkan sebahagian rezeki, kemudian dibelanjakan pula sebahagian rezeki daripada jalan Allah. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran diturunkan kepada dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum, dan mereka yakin bahkan adanya hari kiamat. Mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Maknanya bila kita ambil Al-Quran tadi, kita pula bertakwa, kita dirikan solat, orang ni jenis orang yang akan mendapat petunjuk Allah, insya-Allah pada hari akhirat. Nanti pada hidup di dunia dia dapat petunjuk Allah Ta'ala. Maka kita nyambung balik daripada kitab ini. Setelah kita habis kehidupan manusia dinyatakan dalamnya tadi pada buku surat 132, maka yang dibahaskan dalam ini ialah aqaidul iman, simpulan-simpulan atau ikatan-ikatan iman. Dia menceritakan tentang iman manusia. Kemudian dia menceritakan tentang kaedah manusia itu beribadat. Kuliah dekat pejabat JPJ mengajar tentang harta pusaka. Surah Nisa cerita tentang harta pusaka. Kan dalam surah Ad dia menceritakan tentang haji. Tapi sebelum dia cerita tentang haji, dia ceritakan pula tentang azab-azab api neraka Allah. Dalam surah Nisa begitu juga, kan dimulakan dengan banyak pengajaran hukum beradil dan jinayah dan akhlak, bagaimana akhlak dan kisahul anbiya, kisah-kisah Nabi dan kaum mereka sebagai iktibar, sebagai pengajaran yang kita kena ambil. Namun kisah dalam Quran ini semuanya kisah-kisah yang betul berlaku. Bukan dibuat cerita, dibuat karangan, dibuat cerita, tapi dia kisah yang betul. Al-Quran juga menjadi mukjizat yang paling besar kepada Rasulullah. Kalau Nabi-Nabi terdahulu, mukjizat dia tuan-tuan, kalau Nabi Musa, mukjizat dia, kehebatan dia tentang perubatan. Nabi Musa tentang ilmu melawan sihir, kekuatan. Nabi Daud tentang tenaga, melentur besi dengan jari jemari dia. Bila sampai kepada Nabi Muhammad, kekuatan minda, akal fikiran, maka Quran ini sesuai. Di mana kepada Rasulullah SAW, di mana berbukti dalam perkara berikut: al-ijazah al-balagh, iaitu mukjizat dari segi keindahan bahasanya. Alif Lam Mim, 3 huruf boleh jadi satu ayat. Kadang-kadang Nun, Alif Lam Mim Sad, itu orang Melayu tak boleh jadikan dia sebagai satu ayat. Tak jadi. Tapi bahasa Quran ni kadang-kadang ayat satu. Kaf Ha Ya Ain Sad. Dan lebih yang saya pernah cakap dengan tuan-tuan agak pelik, Al-Quran ni kalau bahasa Tamil kita tak faham bahasa, maka kita tak boleh baca. Bahasa Cina kita tak faham bahasa, kita tak boleh baca.
Tapi Al-Quran kita tak faham bahasa. Ramai kita khususnya orang Melayu yang baca Quran tak faham bahasa Quran, tapi boleh baca. Betul? Betul tak? Menunjukkan kepada kita kehebatan Al-Quran itu sendiri. Baca berdengung-dengung. Bila tanya makna apa? Entah ya. Baguslah tu, dah baca berdengung tu bagus. Tapi sekurang-kurangnya yang penting kita ambil pengajaran. Kadang-kadang kita jumpa macam dululah saya kata kepada tuan-tuan, orang bawa kereta. Bila bawa kereta dia tak tahu simbol. Dia tengok gambar tengkorak, ini apa ni? Ini kawasan berantu. Maka dia speed laju-laju. Jawab ni meninggal. Dia tengok gambar bengkok-bengkok, ni gambar apa ni? Ini gambar Pulau Saru banyak. Maka kita kena jaga-jaga Pulau Saru banyak. Bukan Pulau Saru jalan bengkok-bengkok tu, jalan berkelok-kelok, berbahaya. Gambar tengkorak bukan gambar hantu, tapi di situ nak beritahu bahawa jalan itu berbahaya. Maka sebegitu juga Quran. Quran tu kita kena faham. Dan al-ajab at-tashri'i, iaitu mukjizat dari segi hukum syariat. Kita nak sembahyang, kita nak puasa, kita nak baca Quran dan sebagainya, hukum syariat terkandung dalam ni. Dan mukjizat dari segi keilmuan. Bila kita cerita tentang ilmu, Allah Ta'ala hujah. Saya sebutkan tuan-tuan hari itu kan, hari Jumaat hari itu kuliah dekat Masjid Jami' Tanjung Gading. Habis saja kuliah disediakan apa tadi, nasi lemak. Kita makan nasi lemak, ada kacang. Kita pegang kacang tu sebiji, tengok kacang. Orang tanya, kenapa Ustaz? Saya kata semalam saya baca Al-Quran pada ayat yang ke-13 daripada surah Fatir, mengatakan bahawa patung berhala yang disembah oleh golongan musyrikin tidak memiliki walaupun selipis laku biji. Jadi bila kita pegang kacang tanah tu, kenapa Ustaz tengok aja kacang tanah ni? Dah semalam kita baca Quran. Dalam Quran tu kata patung berhala yang disembah oleh orang-orang kafir tidak memiliki walaupun selipis lapuk biji. Duduk dalam musim-musim sekolah ni, musim-musim budak peksa. Kan musim budak peksa sekarang ni, kita duduk, guru besar biasanya duduk dekat pejabat. Sainlah apa yang boleh sain, tengoklah apa yang boleh tengok. Bila dah sain rasa lengah, duduk dekat kursi panjang tu sandar menyandar. Bila menyandar, tengok gambar beberapa orang pemimpin tu. Kita tengok gambar tu tengok kita. Kita tengok gambar tu tengok kita. Lagi kita tengok, lagi dia tengok kita. Saya elak sikit ke belakang, dia pun tengok juga lagi. Kita elak ke depan, dia tengok juga lagi. Sudah, aku kata, tak jadi baring, mari keluar terus daripada tu, kutip sampah kat depan. Tapi bila kita buka Quran, ayat ke-14 lebih kurang itu, berhala yang kamu sembah, dia buta, dia pekak, dia bisu. Kamu nampak, dia nampak kamu. Kalau tak percaya, balik nanti letak gambar besar. Tuan-tuan duduk kat dapur, dia tengok. Apatah lagi kalau tuan-tuan lalu dekat patung-patung berhala. Tuan-tuan akan nampak patung tu macam tengok kita je. Wahal patung tu buta, kata Allah. Ni hebatnya Quran menyebutkan kepada kita. Kemudian mukjizat dari segi keilmuan, orang tak boleh bahas. Kan? Baca juga surah Fatir, kami asingkan air masin dengan air tawar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Kenapa orang tak nak baca Quran hari ni tuan-tuan? Kenapa orang tak nak renung isi kandungan Quran, mentadabbur? Kita bukan mentafsir, kita mentadabbur. Kita keluarkan pengajaran daripada Quran tu kita. Habis tidak pasti kita tak boleh tafsir kan. Kita ambil pengajaran daripada ini tadi untuk kita ambil iktibar. Dan yang keempat, kenyataan menentang perkara gaib, tentang perkara gaib dan umat-umat yang lalu. Kenyataan tentang perkara gaib. Perkara gaib ni benda yang kita tak nampak. Yang nak suruh percaya kepada malaikat, yang nak suruh percaya kepada
adanya jin, syaitan, perkara gaib yang kita tak nampak, percaya kepada Allah. Kalau manusia tak percaya kepada itu kan, Allah sekarang suruh tengok bagaimana biji benih yang tumbuh balik setelah matinya kering. Saya sebut kepada tuan-tuan pada minggu lepas, bila duduk dekat belakang rumah, tengok biji sawi itu tumbuh, naik, itulah hujan, dia keluar dalam keadaan warnanya kuning. Warna kuning keluar tadi. Siapa yang kata? Quran kata. Jadi perkara yang gaib apa juga kita tak dapat. Digayunnya mata kita, nyenyak kita tidur. Kadang-kadang bola pukul 3 pagi kita boleh celik mata. Itu setengah-setengah keadaan kadang-kadang. Dan umat-umat yang lalu menceritakan umat-umat yang terdahulu, kisah-kisah umat yang terdahulu dirakamkan. Dan yang kelima, kebenaran apa yang dijanjikan dan diberitahu tentang perkara yang akan berlaku, maka diberitahu juga perkara-perkara yang akan berlaku. Datangnya Quran dalam kitab ini dikata menceritakan perkara yang akan berlaku. Mana ada orang menceritakan tentang buku-buku lain menceritakan tentang hari akhirat? Mana ada? Quran cerita dah. Quran dah cerita dah tentang manusia ni beradab, akan dihidupkan balik kan, dimatikan, akan dihidupkan balik. Itu perkara yang berlaku pada kira ada kita masuk dalam syurga ataupun kita ni dimasukkan dalam neraka. Maka kitab ni dah kabarkan dalam kitab ni, nabi-nabi dan rasul-rasul dah sampai. Kalau tuan-tuan baca pada ayat 24 dan 25 dari surah Fatir, 23, 24, 25 surah Fatir, Allah Ta'ala kata, kerja kamu wahai Muhammad beri peringatan. Kamu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai seorang pemberi peringatan kan, untuk menceritakan tentang benda baik, kebaikan, ibadah baik, jahat akan ibadah, ingatkan dengan syurga dan ingatkan tentang neraka. Lalu Allah Ta'ala kata, kalau orang mendustakan kau wahai Muhammad, dalam ayat tu kata, kalau orang mendustakan engkau, zaman kau ni orang dustakan engkau wahai Muhammad, maka orang-orang dulu pun mendustakan rasul-rasul ni. Jadi zaman sekarang tak ada nabi, tak ada rasul, maka kitalah tuan-tuan yang ada ustaz-ustaz menyampaikan, memberi peringatan kepada yang ada. Zaman kita ni ditakdirkan nabi dah tak ada, rasul dah tak ada, maka ustaz-ustaz kena sampaikan. Bila ustaz kena sampaikan, ada tak orang yang suka dan ada orang yang tak suka tak? Jawabnya ada. Kita rasa pasal pula bukan zaman ni kata Allah. Zaman Nabi Rasul dulu pun kaum dia mendustakan. Tuan-tuan pernah baca kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, kan kaum-kaum dia ada yang mendustakan. Ini cerita Quran dimerakamkan supaya kita mengambil ibrah, kita mengambil pengajaran. Semalam bila kita buka dalam kitab tafsir Mutiara Al-Quran tu sebut tuan-tuan, ada orang yang kata dia tak suka syaitan, tapi dia berperangai dengan perangai syaitan. Dia buat benda maksiat yang Allah larang. Iblis laknatullah. Kalau tuan-tuan baca, dia dipanggil iblis, dipanggil syaitan bukan kerana dia bakar masjid, bukan kerana dia buang masjid, tapi bila Allah Ta'ala perintah disujud kepada Adam, dia sombong. Dia kata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku dari api, kamu jadi dia daripada tanah. Mana boleh api nak sujud kepada tanah aku, nak sujud pada dia? Tak boleh. Maka Allah kata, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Zaman hari ni Allah Ta'ala suruh tutup aurat. Berapa ramai orang yang buka aurat? Zaman hari ni berapa ramai Allah suruh sembahyang, berapa ramai orang yang tak sembahyang. Saya pergi kat Shah Alam tuan-tuan, subhanallah sekarang kan, musim-musim ni dia alif dan Shah Alam, selain daripada Shah Alam di Batu Pahat, suka seronok pergi tuan-tuan di Batu Pahat, di Shah Alam, subhanallah, berlomba-lomba. Bila program solat subuh berjamaah tu, ini 28 hari bulan ni ada lagi sekali kan, habis aja sembahyang, dia kata ustaz, masuk aja Masjid Munawarah tu penuh. Masjid Munawarah tu besar dia
Macam masjid Jamik Bandar Muar tu, besar lagi sikit. Besar, 2 tingkat. Penuh kereta dekat karangan masjid tu. Wah, saya kata ada apa ni? Kita ada semayang berjamaah macam biasa Ustaz kuliah. Malam ni sekarang ada big screen dekat masjid. Wah, pukul semua tidur kat situ. Tak boleh tidur sampai pukul 12. Wang Qiyamul Lail Bahrain lawan Malaysia. Dekat masjid dia letak big screen. Okey, nanti tuan-tuan di luar masjid lah, bukan dalam, di luar masjid. Maka dia kata sesiapa sahaja yang mengkaji Al-Quran akan yakin dan percaya kepada keistimewaan yang ada pada Quran ini. Kalau tuan-tuan rajin baca, rajin perhatikan, rajin mentadabbur Al-Quran ini, tuan-tuan akan nampak keistimewaan Al-Quran. Yakinlah, kita usia macam ni, baca Quran, tengok Quran, takbir Quran, kan, tengok tadabbur Quran. Sesungguhnya yang pertama, Al-Quran datangnya daripada Allah. Nombor 1, bukannya datang daripada manusia. Bila dia datang daripada Allah, dah tentu hebat, dan ia adalah firman, sehingga tidak ada hujah yang boleh menolak hakikat ini berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan peribadi Rasul yang tinggi, sebagaimana firman Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin, kata Allah. Surah Baqarah ayat 23. Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada kamu, yaitu Muhammad, buatlah satu surah sahaja sepertinya dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Kita ragu-ragu Al-Quran ni. Sekarang ni kita baca, kita ikut tak dalamnya tadi? Dulu saya pernah bercakap dengan tuan-tuan, pernah tak kita berazam, bercita-cita nak jadikan hidup kita ini berwatak kepada watak Al-Quran? Tak payah banyaklah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh bacalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. 9 sifat orang yang beruntung, kata Allah dalam Quran, masuk Jannatul Firdaus. Kita tengok sedap. Beruntunglah orang yang beriman, beruntunglah orang yang sembahyang, orang yang khusyuk dalam sembahyang. 3, yang keempat, dia meninggalkan perbuatan tak berguna. Ada orang kita baca juga, rokok tak lepas, sedangkan nak jadi orang yang beruntung, sepatutnya segala perbuatan yang tak berguna dia dah mula tinggalkan. Sepatutnya kalau dia betul-betul menghayati Quran, segala perbuatan, perkataan yang tak ada manfaat dia tinggalkan. Sebab itu saya kata tadi tuan-tuan, masa kita bila Nabi kata igtanim amsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wasi'ataka qabla sakamik. Bila Nabi sebut 5 tu, kalau tuan-tuan ayati, memang akan berlaku 5. Muda sebelum tua, kata Nabi, berlaku. Maknanya satu hari kita mesti tua. Sihat sebelum sakit. Sihat ni sebelum sakit. Bila hari ni kita sihat, percayalah, berkemungkinan besar satu hari kita akan sakit. Berkemungkinan besar kita akan sakit juga tuan-tuan. 8 kata kamu, kata Nabi, sebelum sibuk kamu. Percayalah, 8 kita ni, kita pergi masjid, kita isi benda yang baik, nanti satu hari kita sibuk. Sibuk tuan-tuan. Ni nak cerita je lah. Kalau tuan-tuan nak dengar, tak dengar pun tak apa. Tak dengar pun tak dapat pahala. Tak apa. Dengar pun mungkin tak dapat pahala, tapi pengajaran tu sendiri. Tuan-tuan tengok saya kuliah subuh dekat Melaka. Hari Isnin dekat Masjid Bandar. Hari Selasa tempat tuan-tuan.
Hari Rabu dekat Taman Muhibah, itu baru subuh. Hari Khamis dekat Cendera. Hari Jumaat biasanya tuan-tuan dekat apa tadi, Ngala-Ngala Ketangkap, dekat apa Jeram. Hari Sabtu tuan-tuan, biasanya hari Sabtu Ngala ke Bukit Kangkar, ke Fekra Bukit Kepung. Itu baru subuh. Belum lagi maksud duha, belum lagi waktu maghrib. Tuan-tuan bayangkan betapa sibuk. Sekarang ni tuan-tuan, semalam duduk dekat rebang kambing, sempat tengok rebang kambing. Aku jual juga engkau kambing. Aku jual juga engkau kambing. Kambing tak habis-habis beranak. Nak jaga kambing lagi, habis nak pergi potong sawit lagi. Nak pergi potong sawit sana, kita ambil lah tuan-tuan, satu kebun kita nak potong satu hari, sekali dua kali. Sekarang tengah ngitung hari apa nak potong sawit ni. Dekat sana lagi, dekat Bukit Naning lagi. Itu baru cerita situ. Sekolah tak cerita lagi. Habis bila nak dating dengan orang rumah lagi. Aduh, bila Nabi kata lapang sebelum sibuk. Sebab itu setiap benda yang kita buat hari ni, saya pernah bercakap dengan tuan-tuan, masa kita tak pernah bertambah, tapi urusan kita makin hari makin banyak. Kalau kita duduk masih lagi boleh duduk dekat warung, kadang-kadang jealous juga tuan-tuan tengok orang boleh mancing tepi parit, tepi sungai, boleh tangkap burung lagi. Jealous juga kita tak boleh nak tengok. Tapi nak buat macam mana? Tapi bila semalam saya tengok orang tu sakit, pergi masjid tuan-tuan, saya kata kuat dia semangat orang ni. Mungkinlah memang Allah Ta'ala bagi kita ni sakit. Mungkinlah Allah bagi kita sakit ni supaya bila kita sakit, sakit ni menghapuskan dosa kita. Kita ingat, jangan ingat bila orang pergi sakit, dia pergi masjid, pahala dia lagi besar insya-Allah daripada orang sihat. Kadang-kadang kita ni bila sakit dah tak pergi masjid. Itu yang ketiga. Waktu berada sebelum datang waktu berajal, dan seterusnya kata Nabi, hidup kamu sebelum matinya kamu. Itu tepat ajaran Nabi. Betapa terdapat dalam Al-Quran itu bukan sahaja ayat yang ditujukan kepada manusia, tetapi ada juga yang menyatakan perintah Allah kepada para malaikat. Apa dia perintah Allah kepada malaikat? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ada juga perintah Allah kepada malaikat, bukan sahaja kepada manusia. Bahkan dinyatakan juga ayat teguran kepada peribadi Rasulullah. Ada tak Nabi kena tegur? Ada tak dalam ni Nabi kena tegur? Sebab ada orang dekat masjid bercakap dengan saya, bersembang, ada ustaz kalau kuliah cerita tegur tentang pemimpin. Betul-betul saya buka ayat surah Al-Baqarah ayat 164, 165 tentang pemimpin. Allah Ta'ala tegur dengan pemimpin sebab pemimpin menyesatkan pengikut dia tadi. Baru orang kata. Jadi Quran tegur tak tentang pemimpin? Tegur tak? Tegur. Quran tegur juga pemimpin. Malah Quran tegur juga Nabi. Saya nak tanya, Quran tegur tak ustaz? Ustaz-ustaz Tuhan tegur tak? Itu yang saya cakap, tuan-tuan untung. Tuan-tuan beruntung. Kenapa beruntung tuan-tuan? Kerana tuan-tuan jadi kumpulan yang mendengar. Saya tuan-tuan menjadi golongan yang bercakap. Bila saya jadi golongan yang bercakap, Allah kata sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil arwah wal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap satu benda yang kamu sendiri tak buat, kata Allah. Saya bercakap. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Dan adalah tidak diterima akal bahawa Al-Quran itu dari ciptaan Rasul. Kalaulah Quran itu datang daripada Rasul, nak buat apa ditegur Rasul? Betul? Abasa wa tawalla an jahwa ahul a'ma. Kisah Nabi didatangi oleh seorang kaya. Nabi beri nasihat. Nabi tegur dia. Datang seorang yang mata dia buta, Abdullah bin Ibnu Maktum. Dia datang jumpa Nabi. Nabi beri layanan, tapi layanan tu kurang istimewa. Macam kita dah tuan-tuan, kalau datang orang besar datang, kita layankan main. Kalau orang biasa, gitu kadang-kadang kan. Nabi beri layan, dia dengan layan agak Allah tegur Nabi. Kalau Nabi boleh ditegur,
Takkanlah kita manusia tak boleh ditegur. Tetapi Rasulullah menyampaikan firman bukan ucapan darinya, perintah oleh Tuhan bukan dari sendiri. Nabi sampaikan ni bukan untuk diri dia. Saya tengok ada seorang perempuan, tuan-tuan, nak kata perempuan macam tak berapa perempuan, nak kata lelaki macam perempuan, tapi perempuan. Pusat dia terjegil, dia bergelik dengan pusat dia terkeluar. Tuan-tuan jangan agak-agak siapa, saya tak pernah suruh agak-agak. Tapi bila orang tegur dia, dia boleh sahan. Ustaz ingat ustaz masuk syurga? Kita tak pernah kata tuan-tuan kita masuk syurga. Saya pun tak tahu saya akan masuk syurga ke masuk neraka, saya tak tahu. Kita tak pernah dakwa kita ni masuk syurga. Tapi kalau perbuatan yang macam itulah, engkau cabar Allah, engkau cabar Tuhan kau. Apa makna dia agak-agak? Apa makna dia agak-agak? Engkau cabar, Allah larang buka aurat, Allah larang buat benda maksiat, engkau buka lagi. Engkau cabar siapa tu sebenarnya? Orang kata ustaz, tak bukan, dah benda tu kena cakap, tak cakap macam mana? Kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya, tuan-tuan masih iya ke ustaz? Tuan-tuan buka Al-Quran ayat 69 surah Al-An'am. Tengok Allah kata apa? Orang yang beriman tak ada tanggungjawab sikit pun atas dosa-dosa mereka. Kalau tuan-tuan buat maksiat, buat dosa, saya tak tanggungjawab sikit pun atas dosa tuan-tuan. Ingat, sikit pun saya tak tanggung. Tetapi kata Allah, ada tetapi itu. Ada tetapi itu. Mereka berkewajipan mengingatkan agar mereka semua bertakwa. Itu aja. Tak percaya siapa yang buka Quran, tengok betul tak betul saya cakap. Betul kan? Ajar. Kita tanya toki JPJ kita, betul tak betul? Dati, bukti itu ada. Ini benda yang kita kena fahamkan. Jadi sebab itulah Nabi kata, orang yang paling berbahagia dari kalangan kamu, kata Nabi, ialah orang yang boleh menerima nasihat dari orang lain. Ingat, hidup kita ni ada dunia dan ada akhirat. Ingat, jangan sampai dekat dunia ni kita banyak berketawa, besok di akhirat kita banyak menangis. Jangan jadi macam tu. InsyaAllah tuan-tuan kita berhenti sampai situ. Panjang usia kita sambung balik pada masa mendatang pada muka surat 134, masih berkisar kepada Al-Quran. Jadi kitab Allah ni tuan-tuan merupakan anugerah Allah kepada kita sebagai panduan hidup kita. Panduan ni kalau tuan-tuan tak ikut, kalau kat dunia kalau tak ikut jalan kita tak ikut panduan ni, hancur. Orang kata one way, kita jadikan dia two way. Habis kita masuk way ke kubur tuan kita tuan. Itu kena faham. Jadi itulah hidup kita. Allah Ta'ala kata jangan makan ni, kita jangan makan. Judi, jangan makan, jangan main judi, jangan minum arak, jangan makan babi, jangan. Allah Ta'ala tak bagi. Kenapa? Allah lebih tahu, kita tak tahu. Dia punya hikmah di sebaliknya dia tadi. Sebab tu saya kata tadi, jangan pandang kecil. Kadang-kadang amal yang kecil itu dah tuan-tuan yang Allah Ta'ala terima. Tadi saya kata, kunci masjid walaupun dia besar metunya, tapi kunci dia kecil sahaja tuan. Dan itu begitu amal kita. Buatlah amal baik walaupun sekecil mana sekalipun tuan-tuan, kerana kita tak tahu yang mana Allah akan meredai kita. Allah terima. Sekadar itu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jabilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Ini buku tuan-tuan yang pinjam ni insya-Allah. Yes.